Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa malana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah hikmataka wa ansur 'alaina min ghadaa'il rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa ta'ammin bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Tuan Imam dan Bilal yang dihormati barisan ahli jawatan kuasa yang dikasihi para jemaah yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, kita menjaga syukur kepada Allah SWT. Pada malam ini kita dah masuk 1 Safar 1442 Hijriah bersamaan hari ini 18 September 2020. Alhamdulillah, dalam perkongsian kita dalam kitab Asas Akidah, hanya malam ini kita menerangkan bagaimana cara Rasulullah dikurniakan wahyu ataupun wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat biasa selalu kita dapat mimpi ilham, itu pun berpandu kepada kedudukan amal ibadah kita. Tetapi para nabi dan rasul adalah merupakan orang yang dipilih oleh Allah. Keistimewaan Allah mengurniakan baginya wahyu dengan 3 cara. Cara pertama, Allah direct terus sebagaimana Nabi Musa alaihi salam. Ya, direct terus. Wa kallamallahu Musa taklima. Begitu juga wahyu itu ataupun wahyu itu diturunkan melalui perantaraan Malaikat Jibril alaihissalam. Dan wahyu juga boleh mendapat melalui ilham mimpi. Kita ni selalu mimpi, ya, kadang-kadang mimpi-mimpi yang kita tak tahu nak tafsirkan. Tetapi Nabi dan Rasul ini adalah bersih, maksum, yang tidak ada dosa. Ya, kita ada juga nama maksum namanya. Tapi bukannya maksum yang tak ada dosa, namanya maksum. Alhamdulillah, ada pada nama. Syukur. Baik. Jadi pada malam ini perkongsian kita perkembangan syariat yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Perkataan wahyu itu ialah juga diturunkan, dikatakan wahyu boleh juga, wahyu pun boleh. Dalam bahasa yaitu secara rahsia, sama ada dengan isyarat, gerak hati dan sebagainya. Tetapi menurut istilah agama kita, wahyu itu ialah pemberitahuan Allah kepada para nabi dan rasul. Ya, sesuatu perkara yang diberikan kepada nabi dan rasul, nabi khas untuk dia dan ahli keluarga saja. Manakala rasul itu untuk dia, untuk ahli keluarga dan untuk disyiarkan, untuk dikhabarkan kepada umat-umatnya. Ini Rasul, dinamakan wahyu
yang dikurniakan kepada Rasul. Maka yang demikian dijelaskan ya, sama ada untuk dirinya atau untuk yang disampaikan kepada yang lain, untuk bagaimana memperbaiki kehidupan manusia. Maknanya setiap wahyu yang datang kepada para Rasul itu adalah untuk kebajikan ya, untuk kebajikan. Istilah kata lain dinamakan syarahan perjalanan ya, perjalanan kehidupan manusia ini ada bimbingan. Bukan manusia ini dicipta begitu saja, tak ada. Semuanya ada. Dalam kehidupan kita ini semua ada. Hanya kita nak buat dengan tak buat. Contoh, kita tadi nak datang ke masjid, tentu kita nak pasang bagaimana bentuk letak kopiah kita ya. Kalau muslimat pakai bedak apa, nama bedak. Tengok cermin, tengok muka kita cantik kan. Jadi kita doa juga. Apa doa kita? Bila kita ada cermin tu, kita puji diri kita, kita juga puji pencipta kita. Allahumma hasin bi khalqi wa hasin khuluqi. Betul tak? Ni cantiknya paras mukaku ini lebih cantik penciptanya. Betul ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itulah yang kebajikan, kebaikan. Semua yang kita nak masuk ke bilik air, bukan masuk langkah melompat gitu je. Kita nak masuk ke dalam masjid, kita dengan niat nawaitu lillahi ta'ala, aku nak datang ke rumahmu ya Allah, dengan mengulurkan kaki kanan dulu, jangan melompat aja. Semua ada adab-adab. Nak masuk bilik air ada adabnya dengan doa ya. Para ulama banyak menyusunkan doa-doa ni. Kalau tuan-tuan nak baca, banyak dalam kitab-kitab sufi, tasawuf, itu dalam kitab PK, semua memberi panduan ya. Dalam Al-Quran banyak tercatat doa-doa. Hanya kita nak cari dengan tak cari ya. Apa contoh kita nak masuk bilik air? Dalam kitab Hidayatus Salikin ada tertulis, Al-Imam Ghazali mengatakan ya, apa dia? A'udzu billahi minar rijsil najisil khabisil mukhbisyis syaitanir rajim. Ya. Kalau payah sangat panjang, Allahumma inni a'udzu bika minal khaba'is. Itu pemanah. Ya, kita carilah doa-doa biar kita ni amal dengan doa. Sebab doa ini Rasulullah mensarankan, Allah pun menyatakan dalam doa. Banyak ada dalam Al-Quran. Dan hadis baginda dikatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa merupakan otak segala ibadah. Orang berdoa terang jiwanya, lapang hatinya. Itu orang berdoa. Kok malas doa turu ayo ke pripun ya, kita ngantuk doa, kita nak tidur doa, bangun tidur doa ya, semua ada doa. Nak makan doa, lepas makan doa. Allah, semua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan kepada kita. Kalau kita nak jadi ya insan yang kamilun, yang sempurna. Baik. Tegasnya wahyu itu ialah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara, yang tidak dicampakkan ke dalam hati, tetapi ini merupakan kurniaan Allah kepada para nabi dan rasul. Oh, ni
Wahyu ini kurniaan Allah kepada Nabi dan Rasul. Secara ilmu, pengetahuan tersembunyi dan menjadi pokok pengajaran agama dan mesti benar, tidak boleh diragu-ragukan lagi. Ayat-ayat yang diberikan kepada para rasul diterima dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung atau dengan perantaraan malaikat. Kita ni sebagai umat sangat bersyukur kerana ada rasul. Umat-umat terdahulu pun ada rasul. Ya tak? Sehingga dinyatakan kita umat Nabi Muhammad dinyatakan dalam firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Siapakah Muhammad? Muhammad itu adalah rasul sesudah rasul-rasul terdahulu. Itu bukti nyata di dalam firman Allah Ta'ala. Ya, ini jelas. Allah menjelaskan lagi dalam surah An-Nisa ayat 163 berhubung tentang wahyu atau wahyu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuh kama awhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Ya, al-ayah, bahawa sesungguhnya kami, yakni Allah, wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi selepas mereka, hinggalah akhirnya kepadamu ya Muhammad. Wahyu ataupun wahyu Allah yang terakhir sekali ialah yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu Allah tidak akan menurunkan lagi wahyu ataupun wahyu kepada siapa-siapa pun, kerana tidak ada lagi Nabi setelah kamu ya Muhammad. Tak ada. Muhammad merupakan Nabi akhir sudah baginda. Dijelaskan lagi dalam berhubung tentang wahyu ini melalui beberapa cara, sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah As-Surah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursila rasula فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Jelas, dan tidaklah layak bagi seseorang manusia bahawa Allah berkata-kata dengannya kecuali dengan jalan wahyu, yakni dengan diberi ilham atau mimpi, atau dan sebaliknya di sebalik dinding, kecuali dengan jalan wahyu, yaitu dengan mendengar suara sahaja atau dengan memutuskan utusan Allah, yaitu para malaikat. Lalu utusan itu menyampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi darjat lagi amat bijaksana. Kita tengoklah bijaknya Allah ya. Kita kata arkitek tu bijak, buat reko, arkitek apa? Nak bentuk masjid ke, buat surau, oh bijaknya arkitek tu. Bijaknya kontraktor itu membuat bangunan yang tinggi. Sampai berapa? Sampai 30 tingkat, sampai 50 tingkat. Ya, kita nampak itu makhluk, kita dah kagum.
Tengok ni kontrak tu kecil, dia sengit aja jalannya. Tapi dia boleh reka macam mana nak mengadakan bangunan yang tinggi, mencakar langit. Kita kagumlah dengan dia. Kenapa kita tidak kagum Allah yang menciptakan dia? Kena fikirlah. Dia ini yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita jangan kagum dengan Allah, kita kagum dengan manusia. Allah, inilah kelemahan kita. Jadi kita jadi nak insan yang betul-betul mentauhidkan Allah Ta'ala. Kita kena yakin dengan kewujudan semua ini adalah kehendak Allah Ta'ala. Gagah macam mana? Dulu kita tu ahli gusti, kalau ahli gusti yang terkenal. Siapa dulu terkenal? Kenal tak Mak Lewin? Orang yang tengok gusti saja. Saya ingat dia dulu muda-muda suka tengok gusti. Siapa? Mak Lewin. Tahu Mak Lewin dia? Jadi ahli gusti. Ahli tinju kita terkenal. Kita kagum. Sampai berluba-luba nak tengok. Siapa? Muhammad Ali. Mana dia sekarang? Mana dia sekarang? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dulu orang sampai boleh katakanlah kalau tahun 70 tu, wah penuh sana penuh, suruh nak tengok. Betul tak? Nak tengok ahli gusti, nak tengok. Tapi ke mana dia? Dia hamba Allah yang kita kagum dengan dia. Kita kena teguhkan tauhid kita. Jangan kagum kepada makhluk. Tapi kita boleh kagum kerana Allah telah menciptakan dia. Alhamdulillah. Sebab itu kita bila mendapat pujian bagi orang yang beriman, teguh tauhidnya, bila datang pujian, oh hebat kamu, iya ke? Senang aja. Supaya orang tu boreng nak puji kita. Hebat kamu, iya ke? Alhamdulillah. Handsome kamu, iya ke? Alhamdulillah. Lawanya kamu, iya ke? Alhamdulillah. Puji Allah balik. Lama-lama dia boreng, aku puji dia, Alhamdulillah. Apa kita ni siapa? Kita ni siapa? Kita dapat kontrak ini pun Allah izinkan. Betul tak? Datang ke masjid, semua hidayah Allah. Walaupun dia sebelah masjid tu, tak payah melompat, dia jalan. Tapi kalau Allah tak bagi hidayah, tobat dia datang masjid. Bila dia datang masjid? Selalu orang datang masjid terpaksa, dipaksa. Apa terpaksa? Terpaksa anaknya nak nikah, cari imam pun tak kenal. Mana satu imam ni dalam pergi masjid. Saya nak tanya imam mana? Astagfirullah, tuan tinggal kat mana? Saya tinggal dekat tu, belakangnya sekolah tu. Oh tak jauh di masjid ni. Tak kenal imam? Tak kenal imam. Oh, kenapa? Anak saya nak nikah bulan depan, nak jumpa imam. Inilah wali. Wali ni wali mujibir, bukan wali Allah. Baru nak kenal imam. Nah, satu lagi terpaksa. Kerana apa? Kerana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sembahyang kat rumah kecil, cari imam. Mana imam? Itu imam. Oh lah, bapak saya meninggal, minta tolong. Dah tu komplain pula, lambatnya imam ni. Bapak saya dah duduk di masjid tu daripada malam tadi, sejuk dah. Orang meninggal memang sejuk lah. Tak mandikan. Ini berlaku. Mana imam ni makan gaji buta je. Astagfirullah. Dia nanti imam makan gaji buta. Habis imam tu manusia lapor juga nak sarapan pagi. Orang dah mati tu matilah. Nak tu macam mana? Dah inna lillahi raji'un. Ini dah tak pernah pergi masjid, tak pernah pergi surau. Saya tak komplain di sini tempat lain. Di sini insya-Allah. Ni kan, ni saya cerita.
Ini semua benda-benda ni. Jadi kita berhubung ke perkara-perkara kebajikan. Baik. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wahyi ini yang diberikan kepada para nabi, para rasul adalah kelebihan sesiapa yang dikurniakan, sesiapa yang memanfaatkan. Dari ayat tersebut menjelaskan dapat dipahamkan bahawa wahyi itu disampaikan kepada rasul-rasul menerusi 3 cara. Pertama, secara langsung melalui mimpi, ilham. Mimpi kita macam-macam tak? Ada pernah mimpi kena belit ikan, ikan ular sawo ada. Ini macam-macam tafsiran mimpi dah. Wallahu a'lam. Tu ada mimpi dikejar anjing. Tu macam-macam. Itu mimpi. Ya. Tapi ini wahyi adalah ilham, mimpi yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang datang kepada insan yang maksum, yang tak ada dosa, yang dipilih sebagai rasul dan nabi. Keduanya dengan cara terdengar suara di sebalik hijab sebelah. Dengar. Ini berlaku ya. Sebagaimana di sebalik alam biasa, ataupun yang ketiganya dengan cara melalui para malaikat. Ya, pernah Rasulullah SAW suatu ketika, ini diceritakan dalam kitab yang pernah saya sebutkan dulu, iaitu kitab Matan Arba'in, hadis Matan Arba'in. Dalam hadis yang kedua, cerita baginda Rasulullah SAW sedang duduk di masjid beriktikaf bersama para sahabat. Sahabat ni kalau kita duduk iktikaf ni duduk di Masjid Nabawi. Tiba-tiba datanglah malaikat, merupa dirinya seperti manusia yang bersih, putih, bajunya putih bersih melepak, kemudian rambutnya hitam, hitam maya ya. Kalau hitam ni tak apa, hitam pekat. Kalau orang istilah hitam maya, rambutnya cantik, alisnya hitam, ya. Maka dia duduk, Rasulullah dia tak duduk macam kita, tuan-tuan. Rasulullah ni kelebihannya, dia duduk iftiras. Dia duduk di masjid iktikaf, dia duduk iftiras. Kita duduk iftiras tak sanggup, sembahyang pun tak sanggup nak duduk iftiras. Ya tak? Rasulullah kelebihannya duduk iftiras. Kerana apa Rasulullah itu duduk iftiras? Kerana menunjukkan Rasulullah SAW ialah tubuhnya besar tetapi perutnya kepis. Itulah. Dia hanya makan 3 biji kurma, kita 3 pinggan nasi. Berbeza tak? Rasulullah dia makan 3 biji kurma hari ni puasa. Itu Rasulullah, itu pun kurma ajwa. Itu sebabnya Rasulullah kepis perutnya, ya, badannya ringan. Sebab itu dia boleh duduk iftiras. Iktikaf dia, kalau tuan-tuan pernah tengok tak? Pak Kiai dulu, ni orang kampung. Kalau Pak Kiai dulu pondok-pondok, dia duduk di masjid, duduk iftiras. Dia melengkung badannya, duduknya duduk iftiras, kaki 2 gitu. Memang betul orang alim-alim dulu. Sebab kerjanya puasa, makannya sikit. Ni. Jadi cerita tu betul. Saya melihatnya tok-tok kiai dulu, badannya kurus lambai, ya tak? Makannya kurang, ya. Dia hanya sikit, jaga betul. Dia tak ada darah tinggi, kecil manis, dia tak ada. Ini orang dulu-dulu tok kiai. Rasulullah begitulah. Sebab itu bila Rasulullah duduk iftiras, malaikat pun datang menghampiri Rasulullah SAW, menemukan 2 lututnya kepada Rasulullah SAW. Ni
dua lututnya duduk berektiras kan, dia ngadap. Bila dia menghadap, dua lutut dekat tak? Hampir tak? Qarib, hampir. Maka dia memegang paha Rasulullah. Paha Rasulullah. Ya. Saya baru ini saya mengajar pelajar tahfiz saya. Macam mana duduk iktiras. Ya, pegang paha. Sebab saya ngajar ketika itu tasmih untuk dia hafal hadis makan arba'in. Ya, tasmih lepas tu kenalkan macam mana. Kemudian dia duduk. Bila dia duduk tu berapa? 3 soalan. Soalan yang keempat Rasulullah tak jawab. Apa soalan pertama? Ya Muhammad, akhbarni makna Islam. Fi makna Islam. Rasulullah jawab. Pertama, asy-syahadah. Kedua, as-salah. Ketiga, apa? Az-zakat. Keempat, as-shaum. Kelima, al-hajj. Baitullahil Haram. 5 perkara. Kemudian akhbirni, habarkan kepadaku ma makna iman. Dijawab juga oleh Rasulullah. Ini diceritakan dalam hadis tersebut yang disusun oleh Imam Nawawi. Kemudian diceritakan pertama ialah percayaan kepada Allah. Kedua, percaya kepada para malaikat. Ketiga, percaya kepada Rasul. Keempat, percaya kepada kitab-kitabnya, yakni Al-Quran. Kita yang wajib percaya, kita wajib Quran, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Ya tak? Jadi 4 ni nama kitab. Lepas tu yang kelimanya percaya dengan qada dan qadar Allah. Keenamnya percaya untung baik kita ni. Ya. Itu sebabnya dalam kita doa selalu waktu subuh imam akan baca wa qini syarra ma qadai. Ada tak? Allah menentu boleh mengubah-ubahkan qada kita. Ya. Qada kita boleh berubah. Dulu orang susah, saya orang senang. Dulu sehat boleh main bola, sekarang tak boleh main bola. Perubahan, kuliban, pertukaran. Itulah kedudukan kita manusia. Diceritakan. Kemudian yang ketiga ditanyakan, ma makna ihsan? Akhbirni makna ihsan. Ihsan ini adalah satu kelebihan. Makna ihsan, bila kita menghadapkan diri kepada Allah, kita sembahyang, kita rasa Allah ada pada kita. Sebab ihsan itu ada hubungan hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia. Itu makna ihsan. Jadi 3 soalan dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya mata soalan. Akhirnya bila berlaku kiamat? Yaumil akhir, yaumil kiamat. Apa jawab Rasulullah? Menunjukkan Rasulullah itu menyerahkan kepada orang yang menyoalnya. Dan akhbirtu akhir dunia. Bila masa? Abarkan kiamat kan berlaku. Rasulullah jawab, dia mengatakan orang yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Senang. Yalah. Kita ni kalau orang soal payah-payah, yang tanya itu lebih tahu. Jadi ini Rasulullah menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Ya. Jadi itulah, yaitu dengan cara Allah SWT mengalah, ya, mengilhamkan. Jadi setakat itu telah masuknya waktu Isya, ya.